Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah tetamu Allah di hari Jumat yang paling mulia ini, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam suasana ibadah, yaitu di hari Jumat, dan dalam keadaan menunggu untuk menunaikan solat. Dan orang yang datang awal ke masjid ataupun surau dan dalam keadaan menunggu untuk menunaikan solat, maka suatu itulah diberi kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga kita di hari-hari yang mulia ini, yaitu hari ini adalah 10 Muharram, yang hari yang disunatkan untuk berpuasa, dan tentulah kelebihan-kelebihan di bulan Muharram ini yang kita perlu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya nak terus kepada tadabbur Al-Quran tajuk pada tengah hari ini, ada satu hadis yang memberi kelebihan besar kepada orang-orang yang sentiasa berada dalam majlis zikir dan majlis ilmu. Dan sudah tentu majlis zikir dan majlis ilmu itu berada di rumah-rumah Allah, yaitu di masjid. Ada satu hadis yang panjang yang maksudnya sesungguhnya, saya baca teks saja, maksud saja, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu malaikat sayyarah kalau bahasa Arab kereta, sayyarah di mana malaikat yang sentiasa meninjau, beronda, fudulan, yang mencari kelebihan, yang tahu nama majalis zikr. Malaikat ini sentiasa mencari, dia search mana-mana majlis zikir. Fa iza wajadu, apabila malaikat itu didapati, sekarang kita tahu malaikat adalah kelebihan-kelebihan besar yang mempunyai jenah bagi saya. Wajadu majlisan, apabila malaikat itu dapat kesan di mana ada majlis fihi zikrun, qa'adu ma'ahu, malaikat duduk bersama dengan kita. Wa khaffa ba'duhum ba'dan bi ajnatihim, dan mereka akan membuka sayapnya di antara satu sama lain, hatta yamla'u ma bainahum bainas sama'i dunya, sehingga akan tertutup mereka penuh, sehingga akan tertutup langit bumi ini, langit dunia ini. Itulah malaikat. Fa iza, dan apabila tafarraqu, apabila malaikat dah araju wa sa'alu, dan bila mereka sudah habis dengan majlis ini, sa'alu ila sama', dan mereka naik ke langit. Qala, maka berkata Allah, fa yas'aluhumullahu azza wa jalla, maka Allah bertanya kepada malaikat itu, wa huwa a'lamu, sedangkan Allah itu sangat mengetahui, bihim, dengan dia, min aina jitum, daripada di mana mereka datang, sesungguhnya Allah sangat mengetahui. Tapi Allah bertanya, fa yaqulu ji'na min indi ibadika, kami tadi datang daripada satu kumpulan hamba-Mu fil ardi, di muka bumi ini. Mereka buat apa? Yusabbihunaka, mereka sedang bertasbih kepada kamu. Wa yukabbirunaka, mereka sedang bertakbir. Wa yuhallalunaka, mereka sedang bertahlil. Wa yahmadunaka, dan mereka sedang bertahmid, alhamdulillah. Wa yas'alunaka, dan mereka juga meminta kepada kamu, ya Allah. Qala, Allah bertanya, wa maza yas'aluni, apakah yang mereka minta kepadaku? Qalu, mereka menjawab, yas'al. Ini di saat sini kita tahu bahwasanya setiap doa kita, setiap percakapan kita akan dicatat, akan di-note oleh malaikat. Qalu yas'alunaka jannataka, mereka bertanya tentang syurgamu. Mereka bukan bertanya, mereka menuntut, memohon syurgamu. Qala, Allah bertanya, wa hal ra'au jannati, adakah mereka itu nampak ataupun melihat syurgaku? Qalu la, malaikat berkata tidak, mereka tak pernah melihat syurgamu. Qala wa kaifa law ra'au jannati, bagaimana kalau mereka telah melihat syurgaku? Pasti mereka akan rindukan syurga. Jadi sebagian kita kena rindukan syurga, kena ingin sentiasa
mengimpi-impikan syurga. Wa qalu, dan Allah mereka beritahu lagi kepada Allah, wa yastajirunaka, dan mereka mohon perlindungan juga daripada kamu. Qala, Allah berkata, wa mimma yastajirunani, dan dari apakah mereka memohon perlindungan? Mereka memohon perlindungan apa daripadaku? Qalu, mereka berkata, min narika, daripada api neraka kamu. Ya Rabb. Qala, wa hal ra'au nari, adakah mereka itu telah nampakkan neraka-Ku? Qalu la, mereka berkata tidak. Qala, wa kaifa law ra'au nari, bagaimana kalaulah mereka melihat betul-betul neraka-Ku? Qalu, mereka menjawab lagi, mereka berkata lagi, wa yastaghfirunaka, dan mereka juga selain daripada mereka memohon berzikir dan minta daripada jauh daripada api neraka, dekatkan surga, mereka juga wa yastaghfirunaka, mereka juga memohon keampunan daripada-Mu ya Allah. Qala, Allah berkata, fayaqulu qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah mengampunkan mereka. Fa'ataituhum ma sa'alu, dan aku beri apa yang mereka mohonkan. Wa ajratuhum, dan aku lindungi mereka mastajaru, apa yang mereka mohon perlindungan. Jadi apa yang mereka minta, apakah yang mereka minta perlindungan, istajaru, Allah akan memberikan semua. Allah beritahu kepada malaikat. Qala, maka mereka itu berkata lagi, memohon kepada berkata kepada Allah, fayaqulu rabbi fihim, ini hadis ini nak cakap kata Allah bagi lagi kepada satu orang ni, ya Allah, ada di antara mereka itu seorang lelaki abdul khata'an, dia itu bukan datang dari majlis ilmu kita, tapi dia itu mungkin datang ada urusan lain, tapi dia nampak orang mengajar untuk ada kuliah, dia pun duduk. Mungkin dia nak jumpa pengusi ke, ataupun nak jumpa kawan dia ke. Innama marra, sesungguhnya lelaki tadi melalui jalan ini saja, tapi dia singgah semayang. Fajar sama'un, tapi dia duduk bersama dengan kita. Bagaimana? Nak masuk dia dalam senarai ke, ataupun tak nak masuk dalam senarai itu orang ni? Sebab dia bukan datang awal-awal lagi. Maka fayaqulu, maka Allah berkata bagi walahu, dan baginya wafartuhum, dan aku memohon keampunan kepada mereka juga. Itu maksudnya ada kepentingan majlis ilmu ini yang perlu kita ambil berat, sama-sama kita berfungsi di mana saja kita berada. Dan begitu juga ada satu hadis mengatakan, di akhir pertemuan itu malaikat akan berkata kepada orang-orang yang berada dalam majlis itu, kum, beredarlah kamu, maghfurul lakum, dalam keadaan kamu diampunkan dosanya. Itulah kepentingan yang majlis ilmu ini, dan kepentingan ini mungkin berada kepada orang-orang yang mungkin datang awal dalam majlis ilmu ini. Jadi semoga kita termasuk dalam dan doa-doa yang diminta oleh, yang dibayangkan, diterangkan oleh hadis tadi, semoga kita termasuk dalam golongan tadi. Allahumma amin ya Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini sedikit sebelum kita tunaikan solat Jumaat, saya ingin berkongsi tentang pentingnya Al-Quran itu sendiri, dan pentingnya juga Al-Quran itu kita dapat tadabbur. Mana maksud tadabbur di sini adalah kita memahami Al-Quran, kita berfikir dengan Al-Quran, kita tahu ayat-ayat Al-Quran ini, dan kita dapat menghayati dan merasainya tentang Al-Quran. Contoh dalam satu surah Al-A'raf, Allah berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maksudnya, wahai, dan apabila kamu dibaca, dan apabila Al-Quran itu dibaca, maka dengarlah akan dia serta diam dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengar. Mana dengar sungguh-sungguh. Bila dibaca Al-Quran, supaya kamu beroleh rahmat. Maksud ayat ini. Huraian ayat ini ialah wala'alla, ini maksudnya wujub. Mana mudah-mudahan, mana wajib mendapat rahmat. Ini bagi orang yang mendengar saja.
orang yang mendengar saja. As-sami, yastami'u. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u, maka hendaklah kamu dengar saja. Yasma'u, mendengar. Wa ansitu, dan memerhati apa yang dibaca Al-Quran itu. Itu pun dapat rahmat dah. Apatah lagi kalau seseorang itu dia membacanya. Ini tak baca lagi, dia mendengar saja pun dah dapat rahmat dah. Dia mendengar orang dengan keset, dengan membaca Quran, itu pun dapat rahmat dah. Apatah lagi dia seorang itu mendengar lagi. Seorang itu membaca lagi. Dan apatah lagi kalau seorang itu dia hafiz lagi Quran, dia menghafal lagi Quran. Dia menghafal Al-Quran, surah Yasin, surah Sejadah, dan surah dia hafal lagi. Dan apatah lagi kalau dia mudabbir, dia dapat tadabbur. Bila dibaca Al-Quran, dia dapat rasakan. Dia dapat rasa ayat Quran itu tuju kepada dia. Dia dapat rasakan ayat Quran itu sangat memberi kesan kepada dia. Dia rasa takut kepada neraka, dia rasa keinginan kepada syurga bila dia baca Al-Quran itu. Sebab itu Al-Quran itu kalau kita baca tak faham saja, kita tak adakan rasanya, tak ada rasa, getaran jiwa itu tak memasuki dalam hati kita. Maka tadabbur adalah sangat penting dalam kita memahami Al-Quran itu. Contohnya kalau kita kata kita baca surah Al-Fatihah, kan? Surah Al-Fatihah ini surah yang pertama ikut susunan Al-Quran yang mempunyai 29 perkataan dan mempunyai 139 huruf, kan? Tiap hari kita baca 17 kali. Tapi kalau seseorang itu baca Fatihah, Al-Fatihah, Alhamdulillah, dia tidak ada rasa datang carikan apa maksud yang dia baca itu. Sebab itu kita 17 hari baca Al-Quran itu, 17 kali kita baca Al-Quran itu, mesti kita dapat tadabbur. Sebab hari-hari kita baca dan hari-hari kita tak faham. Hari-hari kita tak faham apa maksud, apa yang ada dalam surah Al-Fatihah itu sendiri. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jadi untuk kita membaca Al-Quran dengan faham, dengan khusyuk, nanti insyaAllah saya akan sedikit ada masa saya akan beri kepada tadabbur surah Al-Fatihah itu. Okay, dalam surah Az-Zumar ayat 23 Allah berkata, Al-Quran ini adalah ahsanul hadis, sebaik-baik perkataan. Sebaik-baik perkataan, hadis ini perkataan. Dalam surah Az-Zumar Allah berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu kitab suci Al-Quran. Sebaik-baik perkataan, tidak ada perkataan yang lain yang lebih baik daripada Al-Quran. Kitaban, satu kitab, mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul lazina yakhshawna rabbahum. Maksudnya Al-Quran yang sebaik-baik hadis ini, Allah kata dalam surah Zumar ini, kitaban, satu kitab yang bersamaan isi kandungannya. Al-Quran kita tengok macam bersamaan je. Sekejap ada larangan tentang api neraka, surah lain pun jumpa surga, berbagai-bagai. Sekejap kita jumpa surah Nabi Musa, sekejap kita jumpa dalam solat. Jadi mana dalam satu tajuk tu berbagai topik. Kalaulah seseorang itu dia buat buku, satu buku, satu muka surat ada tajuk tajuk kereta, lepas tu tajuk buah-buahan, tajuk ni. Mana dalam satu muka surat tu berbagai-bagai tajuk, tak akan menarik, orang tak akan baca. Tapi Al-Quran tidak. Dalam satu ayat, satu surah itu berbagai tajuk. Sekejap Allah cerita tentang Nabi Musa, lepas tu cerita Nabi ambil buku catatan macam surah Ara'aital ladzi yukazzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Ayat atas tu tentang orang yang tidak memberi makan kepada orang miskin. Lepas ni ayat solat, orang yang lupa solat pula. Jadi tajuk Al-Quran itu dia tidak akan menjadi seorang terjemu ataupun tidak berminat walau sekiranya dia tahu maksud dia tu. Maknanya kalau kita baca buku-buku yang cantik, novel dan sebagainya, kita tak akan susah nak berhenti. Sebab apa? Sebab ayat itu sangat penting. Ayat menceritakan satu benda,
Ada satu kisah seorang sahabat ini, dia sedang menjaga keselamatan waktu menjaga Rasulullah. Mereka seorang lagi menjaga dan seorang lagi membaca Al-Quran, solat. Sedangkan orang kafir panah dia satu kali, dia ambil panahan itu, dia buang dia. Saling kali kedua dia pun cabut. Saling yang ketiga baru dia teruk, baru dia tersedar dan orang lain pun dapat tahu bahawa dia dipanah. Maka ditanya kepada dia, kenapa kamu tak berhenti, tak beritahu, tak kamu kena panah? Dia kata, aku tak boleh nak berhenti dengan ayat ini. Ayat ini sangat menyentuh hati aku sampai aku tak boleh nak berhentikan. Ini beza dengan saya dah. Macam kita baca Quran, kita boleh. Sebab itu paling tidak Al-Quran ni kita kena ada Al-Quran terjemahan dalam bahasa Melayu yang ada, yang kita boleh tahu kalimah-kalimahnya. Okay. Al-Quran tadi, mana ciri-ciri Al-Quran tadi? Mutasyabihan, seolah-olah sama kita baca. Kat sini bercerita ni, kat sini bercerita ni. Berapa ceritanya Nabi Musa ni banyak kan? Contohnya cerita Nabi Musa dalam surah Al-Baqarah pun ada, dalam surah Al-A'raf pun ada, dalam surah Toha pun ada, dalam surah Syu'ara pun ada. Banyak diceritakan tentang cerita Nabi Musa. Jadi tidak kata satu surah tu khas satu sudah tak. Inilah kehebatan Al-Quran itu sendiri kan. Al-Quran itu sendiri kita tahulah. Cuma saya cuba nak kupaskan sedikit-sedikit setakat saya yang mampulah. Tentang benarnya indahnya yang berulang-ulang dan berulang-ulang kan. Kita baca ada surah Al-Baqarah sampai habis Al-Baqarah pun dah ulang-ulang. Setiap kejap ada syurga, kejap-kejap ada amaran tentang neraka, ada hari akhirat, kejap-kejap lagi tentang hari akhirat, solat hari akhirat, solat akhirat. Sentiasa diulang-ulang. Bukan kata ni surah Baqarah satu je, surah lain tak ada. Tak, semua ada ulang-ulang sebagai peringatan ada dalam beberapa surah. Bukan kata surah khas saja, tak. Jadi bagi orang yang hafal Quran, dia akan nampak dalam surah tu banyak. Kalau kita tengok ini dah Nabi Musa, kita tak faham. Jadi sebab itu kita kena baca Quran ni, kita kena pergi the second step, iaitu kepada tadabbur. Kepada tadabbur, memahami makna dia. Dan kita faham makna dia, dekat situlah kita akan rasa tafidu. Kita akan rasa macam, ya Allah, Quran ni banyak kan. Kita rasa macam sedih Quran. Contohnya kalau kita baca surah malam Jumaat, kita baca surah Yasin kan, kita kata contohnya, inna ashabal jannati fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan mir rabbir rahim. Kita tengok baca ayat Quran, seolah-olah kita bayangkan yang ayat itu yang ada dalam syurga itu kita yang akan masuk dalam syurga itu. Sesungguhnya ahli-ahli syurga itu pada hari itu syughulun fakihun, kerana sibuk mereka itu dalam keadaan menikmati kesenangannya. Syughulun fakihun, dalam minum makan buah-buahan. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqun. Mereka dan pasangan mereka bersukaria di tempat yang teduh sambil duduk di baring di atas sofa. Duduk atas sofa macam kangkang, macam sedap macam tu kan. Buah depan dan nak panggil itu orang yang betul-betul macam hebat duduk macam ni. Buah panggil sini, semua panggil, petik jari semua datangnya, dan tak perlu dah apa dah. Itu maknanya Allah membayangkan arak di mana sofa yang besar duduk macam tu, membohongkan. Lahum fiha, semasa dia duduk bersandar itu, fiha fakihatun, ada walahum ma yad'un, dan ada buahan ma yad'un yang dia minta. Dia rasa nak apa terus datang ke sini. Tak payah kena ketuk durian, buka lagi macam buah, tak ada. Tak nak sakit perut apa, tak ada lagi dah. Yad'un, apa yang dia minta terus datang. Duduk macam ni sandar. Kita pun sedap rumah kan, sandar situ, pagi dekat kerja, saya nak ni pun rasa sedap dah dekat kedai makan. Panggil seolah macam melihat arahan. Itu Allah kata dalam surah Yasin itu, salamun qaulan mir rabbir rahim, dan mereka juga mendapat salam daripada Tuhan yang Tuhan datang untuk berjumpa dengan ahli syurga itu. Allah, kita dapat bayangkan. Tapi kalau kita baca surah Yasin pun macam tu, inna ashabal jannati fil yawmi inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqun. Jadi kita baca inna ashabal jannah, ya Allah, kita rasa dalam hati kita, ya Allah, jadikanlah aku sebahagian daripada ahli syurga ini.
Begitu juga kalau kita baca dalam ayat-ayat yang mengancam tentang neraka, tentang siksaan di akhirat, ya Allah, aku berlindung daripada ini, ya Allah. Ini contoh. Dan dalam surah Zumar Allah kata, yang berulang-ulang oleh kerana mendengarnya atau membacanya. Orang yang mendengar dan membaca Al-Quran ini, sekiranya dia dapat tahu dengan betul-betul dengan bacaan itu, dia kata taksya'iru minhu julud. Oleh kerana itu kulit badan orang-orang yang takut akan Tuhan mereka akan menjadi seram, kulit. Kalau kita dengar cerita benda tak risaunya, macam takut, macam tu. Sebab apa? Ada rasa. Sebab dia faham apa maksud, apa tujuan tu. Apatah lagi kalau tafsir yang lagi-lagi yang menjuruh, yang menyeluruh, yang pahaman yang padat lagi. Ustaz-ustaz yang hebat-hebat yang mentafsirkan Al-Quran itu, lagi dia akan rasa macam seriau dengar ayat-ayat. Walahun azabun alim, azab yang sangat pedih, azabun muhin, anak azab yang sangat hina. Jadi terasa. Kemudian kulit badan mereka akan menjadi lembut, dan begitu juga bila dia baca ayat-ayat Quran tentang rahmat Allah, bagaimana syurga, dia akan rasa lembut. Zalika hudallah, itulah petunjuk Allah. Yahdihi man yasha, Allah akan memberi petunjuk kepada mereka-mereka yang dikehendaki, mereka yang mengikuti cara-cara Allah. Wa man yudlil fama lahu min had, dan siapa yang disesatkan Allah disebabkan pilihan raya, pilihannya yang salah, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi hidayah, petunjuk kepadanya. Jadi kalaulah dia sesat, susah dia nak dapat petunjuk. Itulah maknanya yang kita perlu kepada tadabbur membaca Al-Quran itu sangat penting. Sebab itu kita lihat bahawasanya zikir yang paling besar sekali ialah iqra'u, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Syafi' ini mana syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Orang yang membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, falahu hasanah, dia dapat satu hasanah. Wal hasanah bi asyri amsalha, dan satu hasanah itu seperti 10 kali ganda. Kalau macam surah Al-Fatihah tadi 100 apa? Saya tak ingat jumlahnya. 139 kali 10 kan. Itu Fatihah saja. Apatah lagi kalau seorang itu dapat satu hari satu juzuk dan sebagainya, itu dalam nisbah pahalanya. Apatah lagi kalau nisbah kesedaran. Sebab bila dengan membaca Al-Quran itu, seorang itu akan mendapat keimanan besar, ta'azm, merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam Al-Quran kata afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Patutkah mereka bersikap demikian, tidak mahu memikirkan Al-Quran? Kalaulah Al-Quran datang bukan dari sisi Allah, nasnya mereka akan dapati persisihan yang banyak di dalamnya. Kalau Al-Quran itu sampai dulu, daripada dulu sampai sekarang, satu waw pun, satu titik huruf baris pun tak boleh tukar. Itulah mukjizat yang masih ada di tempat kita ini, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Maka pentingnya kita mentadaburkan ayat-ayat Quran ini. Bila kita baca, kita pergi kepada satu-satu lagi, yaitu tahap kita menguasai ayat-ayat Quran. Contohnya saya bawa dalam surah Al-An'am. Allah kata wa indahu mafatihul ghaib, dan di sisi Allah itu adalah segala kunci-kunci perkara ghaib. La ya'lamuha illa, tidak ada siapa yang mengetahuinya, mereka dia saja yang mengetahui perkara ghaib ini. Wa ya'lamu ma fil barri, Tuhan ini yang mengetahui, dia yang mengetahui apa yang ada di darat, wal bahri, dan ada yang di laut. Apa yang ada di laut semua Allah tahu secara detail. Wal bahri, yang ada di laut dan di darat, dan tidak gugur. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan tidak ada satu gugur sehelai daun yang turun jatuh daripada pokok ini pun, min waraqatin illa ya'lamuha, melainkan Tuhan yang mengetahuinya. Mana setiap daun dalam Bukit Mahkota di belakang itu, yang daun-daun yang guguran itu, Allah tahu berapa jumlah bilangan turunnya itu. Wala habbatin, dan tidak ada gugur sebutir biji pun dalam kegelapan
bumi ini wala yabisin, dan yang gugur basah, yang kering ataupun yang basah, melainkan semuanya tertulis di dalam kitab Allah di Lauh Mahfuz Allah yang terang lagi nyata. Maknanya kalau kita percaya kat sini dalam keadaan gelap, Allah mengetahui seekor semut hitam yang berada di atas batu yang hitam dalam malam yang gelap. Allah mengetahui. Apatah lagi kalau seorang beriman kata, bagaimana seseorang itu nak melakukan satu maksiat, sedangkan daun-daun yang jatuh di mana tempat pun Allah sangat mengetahuinya. Apatah lagi seorang itu berada dalam bilik dia, berada dalam tempat mana-mana saja, takkan dia kata, oh Allah sangat mengetahui. Bila kata seseorang itu sanggup ke dia buat jahat, sedangkan orang nampak, dia nak sebab mencuri tiba-tiba orang nampak, you are watching, kawasan ini diawasi dengan CCTV, ada CCTV. Jadi maknanya dekat sini, maknanya apa yang ada di darat semua laut, darat dan bumi, wal bahri yang berada di laut, semuanya itu seperti mana Allah mengetahui, seperti mana setiap daun yang gugur di muka bumi ini semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada situlah kita bila membaca Al-Quran kita akan rasa macam tadabbur. Jadi sebab itu orang yang membaca Al-Quran tadabbur ni, dia akan baca Al-Quran dengan cara lambat. Sebab dia baca satu ayat, dia baca, lepas tu dia ulang balik, dia baca, dia ulang balik, dia baca, dia ulang balik. Setengah sahabat satu qul huwallah dia baca sampai satu malam, baca ulang sebab merasakan pentingnya rasa ayat yang dibaca itu. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sedikit contohnya kalau kita kata dalam surah Al-Fatihah. Jadi kita tengok Al-Fatihah ini ada 7 ayat yang sering dibaca, dan 7 ayat Al-Fatihah ini adalah mujiz, adalah menjadi panduan kepada kitab ayat Al-Quran yang selepas Al-Fatihah ini. Surah Al-Baqarah semua itu bertakluk kepada 7 ayat ini ya. Contohnya kita kata Bismillahirrahmanirrahim. Dekat situ Allah dah memulakan dengan ini, dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita dah tahu Al-Maha Pemurah, Allah sangat memberi kepada semuanya. Ar-Rahim hanya kepada orang yang beriman. Sini adalah akidah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki sekian alam. Maknanya Tuhan yang memberi semua kepada alam ini, maka sepatutnya Allah itu dipuji. Dan Allah lah tempat kita perlu puji. Alhamdulillah. Dan pujian itu hanya kepada Allah. Sebab Rabbul Alamin, Tuhan yang menyediakan segala-galanya di alam ini, maka pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah memulakan perkataan yang pertama dengan kalimah Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim, sama juga dengan Ar-Rahmanir Rahim. Itu kita khilaflah di antara Bismillah dan Bismillahirrahmanirrahim sama ada Al-Fatihah. Itu khilaf kita bagi Imam semazhab Syafi'i, kita Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin, dekat sini Allah memberi satu akidah. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi maknanya yang menguasai hari pembalasan ini ialah Allah. Allah Maliki Yaumiddin, yang memiliki, Allah yang memiliki, milik ini kuasa, memiliki kuasa semua yang ada di muka bumi dan di hari akhirat. Allah yang menguasai semua. Itu maksudnya akidah. Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, hanya engkau sahajalah yang kami sembah. Dimulakan dengan na'budu, ibadah. Na'budu, kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan daripada na'budu itu selepas kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iyyaka nasta'in, kita pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita nasta'in, kita minta pertolongan daripada Allah, dan kita na'budu. Dan kita na'budu dan kita nasta'in billah. Dalam kita minta perkara kepada Allah Subhanahu wa taala pun kita tak boleh lari daripada na'budu. Mana kita minta kepada Allah. Na'bud nasta'in. Dan kita minta apa lagi dengan Allah? Pertama kali yang besar kita minta dengan Allah ialah ihdinas siratal mustaqim. Kita minta nasta'in itu, kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim, supaya Allah memberi petunjuk kepada kita jalan yang lurus. Al-mustaqim ialah jalan yang benar, itu al-Islam. Jalan Islam, jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah mustaqim, jalan yang lurus. Dari pada situ kita kata sirat ini, laluan-laluan ini tidak perlu kepada kalau jalan yang bengkok itu jalan yang sesat lah. Kan? Maknanya mustaqim al-Islam. Al-Islam jalan yang dibawa oleh
Al-Quran dan dibawa contoh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, dan dihuraikan lagi pula apa dia sirat itu, sirat yang macam mana. Siratal mustaqim itu sirat yang macam mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka itu, kepada orang-orang yang terdahulu daripada nabi-nabi, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin, dan orang-orang yang terdahulu daripada rasul-rasul yang an'amta alaihim, diberi nikmat Islam kepada mereka itu. Wailul maghdub, dan bukan jalan yang engkau murkai. Murka ini adalah maghdub, maksud kat sini orang yang mendapat ilmu tapi dia tidak mengamalkan, ataupun dia mendapat ilmu dia selewengkan ilmu itu golongan Yahudi. Dan waladhdallin, dan orang yang sesat. Jadi tidak ada ilmu, seperti mana orang Kristian, orang-orang musyrik lain, dia mencari-cari tanpa ilmu yang tepat, mereka mencari-cari Tuhan, sembah ini, sembah ini, sembah benda-benda yang tidak sepatutnya dalam keadaan sesat. Waladhdallin. Amin ya Allah, perkenankanlah, terimalah doa-doa aku tadi, apa yang aku baca tadi daripada awal tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin, perkenankanlah, berikanlah ya Allah apa yang diminta tadi. Barulah kita rasa macam amin, macam terasa setiap baca Al-Fatihah itu, walaupun kita sentiasa ulang-ulang, tapi setiap kali ulang itu masa yang berlainan. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jadi maka marilah kita sama-sama untuk menghidupkan. Jangan kita biarkan satu masa kita satu hari berlalu selama 24 jam tanpa kita membaca Al-Quran, walaupun satu muka surat dan sebagainya. Lagi banyak kita membaca Al-Quran, lagi banyak kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita tadabbur, cuba memahami ayat-ayat, dan kita carilah surah-surah yang kita rasa macam sudah baca dan kita senang baca, dan kita sangat-sangat tersentuh dengan surah-surah ini. Mungkin surah apa, surah-surah yang kita dapat mengingatkan kita tentang akhirat, tentang pahala dan sebagainya. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, masa sikit ada lagi, baik, 5 minit lagi. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jadi dalam tadabbur Al-Quran ini, dalam surah-surah lazim pun ada. Kadang-kadang surah-surah itu ada sangat yang pendek saja. Kita sebagai saya lebih lagi dalam pemikiran yang singkat, sempit ini, memang belum punya ilmu yang banyak untuk kita memahami dalam Al-Quran. Lebih bagi dalam surah, kita kata dalam surah pendek-pendek saja kan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pun satu macam putaran kepada kita tentang akidah, tentang bagi kesedaran kita membacanya. Lebih-lebih lagi suatu masa kita solat, kita sering dibaca imam selepas waladhdallin amin, dan kebetulan kalau surah yang dibaca itu kita mengetahui maksud dia, kita rasa macam senang duduk kan, kita senang. Tapi kalau kita tak tahu ayat mana dia baca ni kan, sebab kita tak pernah tahu itu. Jadi sama-samalah kita menghidupkan hari-hari kita dengan Al-Quranul Karim, membaca dan mentadabbur Al-Quran. Tadabbur imannya, faham makna, kita faham maknanya, kita tafakkur, kita fikir tentang isinya, dan kita tadabbur, kita dapat penghayatan itu, maka akan datang kepada kita keinsafan dan kenikmatan kita membaca Al-Quran. Semoga di hari yang mulia ini kita sama-samalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghadiri majlis ilmu dan dengan membaca Al-Quran. Sebab itu dalam satu hadis mengatakan, pangkat seseorang itu di hari akhirat setakat mana bacaan Al-Quran sewaktu dia berada di dunia ini. Ya, setakat mana dia banyak baca Al-Quran, maka setakat itulah, disitulah puncak pangkat ranking dia di hari akhirat nanti. Dan bagaimana kalaulah seseorang itu tidak membaca Al-Quran, seolah-olah dikatakan seorang itu ialah mati sebelum dimatikan. Jadi hidup tapi seolah-olah dia mati dengan roh-roh Al-Quran itu sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.